Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ahmad Syaril bersama dengan penyelia saya Profesor Madya Dr. Masyitah binti Hashim. Saya akan membentangkan paper ataupun kertas kajian saya bertajuk Tahap Kesediaan Guru Pelatih Terhadap Pelaksanaan Pemikiran Komputasional. Sebagai pengenalan, pemikiran komputasional atau dalam bahasa Inggerisnya ialah Computational Thinking, CT, adalah satu proses pemikiran yang memformulakan satu masalah dan memberikan kaedah penyelesaian dalam bentuk di mana komputer, manusia atau mesin boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan efektif. Computational Thinking atau CT semakin popular dan konsep CT telah dipraktikkan secara meluas, khususnya dalam bidang penyelidikan dan pendidikan. Di Malaysia, CT mula diperkenalkan pada tahun 2017 dalam perubahan kurikulum semakan semula KSSR dan KSSM semakan 2017. Pengenalan CT ini bertujuan adalah untuk menepati aspirasi pendidikan masa kini yang menerapkan kemahiran berfikir secara kreatif, inovatif, keusahawanan, ICT dan penyelesaian masalah. Terdapat 6 konsep CT yang diguna pakai di Malaysia, iaitu algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan, pentakkulan logik dan penilaian. Dalam melaksanakan perubahan kurikulum di Malaysia yang memperkenalkan kemahiran baru seperti computational thinking ini, telah timbul isu iaitu tentang tahap kefahaman guru yang rendah terhadap pelaksanaan CT di sekolah. Isu ini telah dikenal pasti daripada beberapa kajian dalam Malaysia dan di luar negara. Isu tahap kefahaman guru yang rendah terhadap pelaksanaan CT ini jika tidak diatasi akan mengakibatkan proses PDP di dalam kelas akan terencat dan mengganggu kelancaran pembelajaran murid. Terdapat 3 faktor yang telah dikenal pasti iaitu kurangnya bahan rujukan, kurangnya latihan guru di sekolah dan kurangnya pendedahan kepada guru pelatih. Saya sebagai penyelidik telah memilih faktor yang ketiga, kurangnya pendedahan guru pelatih, sebagai kajian utama saya. Pasti masalah ini didapati guru pelatih kurang menerima pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan CT. Walau bagaimanapun, ada juga guru pelatih yang telah menerima pendedahan berkenaan CT ini secara tidak langsung. Oleh itu, telah wujud jurang. Jadi untuk mengenal pasti jurang ini, saya telah menentukan outcome yang hendak dicapai iaitu untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru pelatih terhadap pelaksanaan CT di sekolah. Di sini saya telah menggunakan 4 objektif kajian. Yang pertama iaitu mengenal pasti tahap kesediaan guru pelatih dari aspek pengetahuan, yang kedua dari aspek kemahiran dan yang ketiga dari aspek sikap. Dan yang objektif kajian yang keempat ialah mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan guru pelatih daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap berdasarkan program pengajian. Sebagai metodologi kajian, reka bentuk kajian ini adalah berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan. Ini bertujuan agar memudahkan penyelidik mendapatkan maklumat. Teknik persempelan yang digunakan pula ialah jenis berstrata ataupun rawak berlapis, di mana populasi dibahagikan dahulu kepada beberapa kumpulan program pengajian. Ini bertujuan agar memastikan terdapat sampel yang mewakili populasi iaitu program pengajian yang telah ditetapkan. Populasi bagi kajian ini ialah terdiri daripada 1074 guru pelatih yang berada pada tahun akhir yang sedang mengikuti kursus seminar refleksi latihan mengajar yang terdiri daripada 11 program pengajian.
Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik di mana dia mudah dan sesuai untuk mengumpulkan data daripada responden yang ramai. Dalam instrumen kajian ini juga menggunakan skala Likert 5 pilihan, iaitu daripada skala 5 sangat setuju dan skala 1 sangat tidak setuju. Prosedur pengumpulan data ialah menggunakan borang soal selidik yang telah dibina dalam online menggunakan Google Form. Kemudian penyelidik akan meminta kebenaran kepada pensyarah melalui email untuk hadir ke kelas. Penyelidik hadir ke kelas dan mengedarkan pautan borang soal selidik melalui grup WhatsApp pelajar. Dapatan kajian dianalisis menggunakan analisis jenis deskriptif dan analisis inferensi. Bagi soalan kajian 1, 2 dan 3 menggunakan analisis deskriptif. Ujian normaliti menggunakan Kolmogorov-Simonov dan Spirovic. Dan ujian inferensi, analisis inferensi saya menggunakan Kruskal-Wallis. Dapatan data bagi demografi responden ikut kategori jantina, semester, tahun akhir, fakulti dan program pengajian. Bagi menjawab soalan kajian yang pertama, tahap kesediaan guru pelatih bagi aspek pengetahuan terhadap pelaksanaan CT adalah pada tahap sederhana dengan nilai min 2.86 dan sisian piawai 0.9. Bagi menjawab soalan kajian yang kedua, tahap kesediaan guru pelatih bagi aspek kemahiran adalah pada tahap tinggi dengan nilai min 3.82 dan sisian piawai 0.71. Untuk soalan kajian ketiga, tahap kesediaan guru pelatih dari aspek sikap adalah pada tahap yang tinggi dengan nilai min 3.85 dan sisian piawai 0.61. Keputusan ujian normaliti Shapiro-Wilks menunjukkan nilai P adalah lebih kecil daripada 0.05 bagi aspek tahap kesediaan pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ini menunjukkan data adalah bertaburan secara tidak normal. Oleh itu, bagi menjawab soalan kajian yang keempat, saya menggunakan analisis Kruskal-Wallis iaitu jenis bukan parametrik yang boleh membandingkan dua atau lebih pemboleh ubah bebas. Bentuk sebaran data juga menunjukkan kelup pada histogram adalah tidak sama. Jadi saya mengambil bacaannya ialah kepada min rank. Soalan kajian keempat, terdapat perbezaan daripada tahap kesediaan guru pelatih dari aspek pengetahuan dengan nilai P ialah sama dengan 0. Kita dapat lihat nilai min rank yang tertinggi ialah pada guru pelatih teknologi maklumat dan nilai min rank yang terendah pada guru pelatih sains. Bagi menjawab soalan kajian yang keempat seterusnya, bagi aspek kemahiran memang wujud terdapat perbezaan daripada aspek kemahiran. Dengan nilai min rank tertinggi ialah pada guru pelatih teknologi maklumat dan nilai min rank terendah pada guru pelatih sejarah. Walau bagaimanapun tidak terdapat perbezaan, tidak wujud perbezaan tahap kesediaan guru pelatih bagi aspek sikap berdasarkan program pengajian. Dengan nilai min rank tertinggi ialah seni dan nilai min rank terendah ialah sejarah. Ringkasannya, tahap pengetahuan adalah sederhana, tahap kemahiran adalah tinggi, tahap sikap adalah tinggi. Wujud perbezaan bagi aspek pengetahuan dan kemahiran, tetapi tidak terdapat perbezaan bagi aspek sikap. Sebagai perbincangan, secara keseluruhan guru pelatih pada tahun akhir sesi 2019-2020 telah bersedia daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dan mempunyai sikap yang positif terhadap pelaksanaan CT sebelum mereka ditempatkan di sekolah nanti. Perbincangan bagi objektif kajian yang pertama iaitu tahap kesediaan adalah sederhana. Ini kerana guru pelatih belum cukup persediaan mereka. Ini telah menyebabkan berlakunya kurang faham dan keliru. Ini berlaku kerana mungkin mereka kurang mendapat pendedahan ataupun
ataupun latihan. Sepatutnya guru pelatih mempunyai tahap kesediaan pengetahuan yang tinggi agar tidak terjejas PDP mereka di dalam kelas nanti. Oleh itu, pendedahan pengetahuan ini perlu dilaksanakan. Pihak fakulti perlu menawarkan kursus yang berkaitan dengan CT. Objektif kajian yang kedua, tahap kesediaan bagi aspek kemahiran adalah pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan guru pelatih telah bersedia dengan kemahiran yang mencukupi, iaitu kemahiran computational thinking, memecahkan sesuatu masalah kecil-kecil, menyelesaikan satu persatu, menulis langkah demi langkah, membaca dan menyemak arahan berulang kali. Walau bagaimanapun, ada juga guru pelatih yang kurang bersedia untuk menulis atur cara. Kemahiran menulis atur cara ini adalah penting bagi meningkatkan lagi tahap kesediaan dan keyakinan guru pelatih apabila berhadapan dengan pelajar nanti. Kemahiran guru pelatih menulis atur cara juga dapat menarik minat pelajar murid untuk membangunkan projek dan membuat penyelesaian masalah yang melibatkan pengatur caraan. Bagi aspek sikap pula, tahap kesediaan adalah tinggi. Ini menunjukkan guru pelatih bersedia dan bersikap positif untuk melaksanakan CT. Kesediaan ini membantu guru pelatih untuk melaksanakan PDP yang berkesan, membuat inovasi, penilaian dan perbincangan berkaitan dengan CT. Walau bagaimanapun, ada separuh daripada guru pelatih menyatakan pelaksanaan CT di sekolah banyak menimbulkan masalah. Ini mungkin berpunca daripada tahap kesediaan pengetahuan tadi yang sederhana dan kurangnya kemahiran mereka untuk menulis atur cara. Isu ini tidak merisaukan. Guru pelatih yang baru sentiasa bersikap positif terhadap perubahan kurikulum. Mereka juga sentiasa bersedia untuk menambah pengetahuan dan kemahiran. Bagi objektif kajian yang keempat iaitu adakah terdapat perbezaan aspek pengetahuan berdasarkan program pengajian. Memang wujud perbezaan di antara guru pelatih terutamanya guru pelatih teknologi maklumat dengan program pengajian yang lain. Guru pelatih teknologi maklumat mungkin telah mendapat pendedahan pengetahuan secara tidak langsung, berbeza dengan guru pelatih daripada program pengajian yang lain. Walau bagaimanapun, jurang perbezaan ini dapat dirapatkan dengan memberi pendedahan pengetahuan kepada guru pelatih yang lain. Pendedahan pengetahuan ini boleh dilaksanakan dengan melalui pembacaan kendiri, latihan ataupun kursus menggunakan modul. Pendedahan juga boleh ditingkatkan dengan melaksanakannya secara formal dengan memasukkan kepada kandungan silibus kursus. Ini bertujuan dapat meningkatkan pemahaman dan kesedaran CT agar guru pelatih lebih bersedia dan yakin. Bagi aspek kemahiran pula, memang wujud perbezaan tahap kesediaan guru pelatih teknologi maklumat dengan program pengajian lain. Ini berlaku kerana guru pelatih teknologi maklumat memang mendapat pendedahan menulis kod atau cara bermula dari semester pertama hingga semester akhir. Walau bagaimanapun, guru pelatih daripada program pengajian yang lain yang tidak didedahkan boleh meningkatkan tahap kesediaan kemahiran ini dengan latihan yang diberikan kepada mereka. Latihan boleh menggunakan modul ataupun perisian bahasa pengaturcaraan yang mudah dengan konsep elemen CT yang mudah dikuasai. Sebagai contoh, bolehlah menggunakan bahasa pengaturcaraan Scratch, perisian Scratch. Bagi objektif kajian yang keempat juga, bagi aspek sikap, tidak terdapat perbezaan. Namun, ada persepsi menunjukkan guru pelatih kurang bersedia. Persepsi tadi berpunca daripada guru pelatih bukan daripada bidang komputer atau IT yang merasa agak susah untuk memahami isi kandungan berkaitan CT dan menulis kod atur cara. Cabaran besar untuk mereka untuk menambah pengetahuan berkaitan CT dengan mempelajari pengaturcaraan, memahami bagaimana program dilaksanakan dan mempelajari arahan kod atur cara dalam bentuk bahasa yang berbeza. Demi mencapai objektif untuk mengekalkan tahap kesediaan yang tinggi, pendedahan pengetahuan dan latihan pengaturcaraan perlu diberikan kepada semua guru pelatih tanpa mengira program pengajian.
Sebagai cadangan penambahbaikan kepada pihak universiti dan fakulti, bolehlah memberi pendedahan berkaitan Siti kepada semua guru pelatih. Okey, pendedahan dan latihan ini boleh dilaksanakan dengan merangka program ataupun kursus yang sesuai. Pihak universiti boleh memperkenalkan kursus yang berteraskan kepada asas sains komputer yang mempunyai elemen Siti dalam kandungan silibusnya, ataupun pihak fakulti boleh menyediakan kursus yang ada elemen-elemen yang ditambah berkenaan dengan Siti ataupun teknik-teknik untuk melaksanakan dan kegunaan Siti. Kursus-kursus ini boleh dilaksanakan menggunakan modul dan menggunakan atur cara ataupun pengaturcaraan yang mudah. Pihak pensyarah yang mempunyai kompetensi dan pengetahuan dalam Siti bolehlah melaksanakan perkongsian semasa proses pembelajaran. Okay, perkongsian ilmu seperti wacana akademik ataupun penerapan kursus atau kemahiran berkaitan Siti dalam program latihan boleh dilaksanakan secara formal ataupun tidak formal. Pada guru pelatih itu sendiri, perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan Siti dengan cara bacaan kendiri, mengikuti kursus yang berkaitan Siti dan mencuba penilaian berkaitan Siti di internet. Guru pelatih juga perlu peka dengan perkembangan dan perubahan terkini kurikulum pendidikan Malaysia agar dapat membuat penguasaan dan pengemaskinian terkini. Akhirnya, kajian ini menunjukkan guru pelatih telah mempunyai tahap kesediaan yang tinggi terhadap pelaksanaan Siti. Didapati faktor program pengajian telah menunjukkan perbezaan tahap kesediaan guru pelatih dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Oleh itu, pihak universiti dan fakulti bolehlah merangka usaha untuk meningkatkan tahap kesediaan guru pelatih terhadap pelaksanaan sini. Kejayaan perubahan kurikulum dengan mengintegrasikan Siti di sekolah adalah memerlukan sokongan dan usaha yang berterusan daripada semua pihak bagi memastikan kemahiran baru ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okeylah, sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini.